Ya Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah pada bulan Rajab, bulan yang penuh barakah, iaitu bulan keampunan. Pada bulan Rajab, sesiapa yang melakukan satu kebajikan, dia digandakan 70 kali ganda. Ini pada bulan Rajab. Supaya kumpullah amal soleh sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita balik bertemu dengan Allah, banyak bekal-bekal mati kita boleh kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, muka surat pengajian kitab kita, kitab Muhimmah, muka surat 5, baris 5 daripada bawah. Allahumma taghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni iaitu Syekh Daud Al-Fatani, ulama yang tersohor, ulama ahli tasawuf, ulama yang rajin berpuasa, ulama yang rajin berzikir, dan dia 5 beradik, 4 lelaki dan seorang wanita. 5 wali Allah, iaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersungguh-sungguh. Sama kaedah menuntut ilmu, bersungguh-sungguh. Rajin belajar satu bab,
kena beramal dengan satu bab. Sebab dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam, siapa yang belajar satu bab, dia tidak beramal dengan satu bab, orang itu jauh daripada rahmat Allah. Jauh. Sebab itu rahmat ni turun dekat bumi, setiap hari turun 1000 rahmat. 999 rahmat itu diberikan kepada alim ulama, ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli penuntut ilmu. Satu rahmat diberikan kepada orang-orang munafik, orang fasik, orang kafir, pokok-pokok, binatang-binatang dan gunung-ganang, termasuklah air-air laut. Itu bab perihal rahmat. Betul, mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya. Mulut ni betul Nabi suruh kita bersugi. Bersugi tuan-tuan. Ni bersugi ni sunat muakkad. Sunat muakkad ni dia bawah pada wajib. Betul dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa kata Nabi? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak memberatkan bagi umatku, maka aku mewajibkan mereka bersiwak, bersugi. Tuan-tuan kena muhasabah, dalam bukit ada kai sugi tak? Rokok ada, rokok ada. Kai sugi tak ada. Tak boleh kena ada kai sugi. Sebab kai sugi ni bersangkutan tentang mati. Betul, kami ni kalau di madrasah, dan aku pun dulu masa mengaji dulu, Tok Guru pesan dah, kalau tak ada kai sugi jangan masuk kelas aku, kata dia. Tak ada kai sugi, keluar dulu cari kai sugi, baru masuk kelas. Sebab apa? Bila nak menuntut ilmu, bila dia nak mengajar, bila dia bersugi daripada belah kanan, doanya Allahumma takhir fami wa nawwir qalbi wa kharim jasadi 'alan nar, minta dengan Allah wa kharim jasadi 'alan nar, agar diharamkan jasad daripada api neraka Allah. Minta dengan Allah hati terang, minta dengan Allah lidah fasih. Dia bila menuntut ilmu, akalnya cerdik. Ini kelebihan bersugi, tuan-tuan. Dekat luar tu ada kai sugi aku bawa. Boleh ambil seorang satu, tapi dah ambil bayar. Jangan ambil belah ya, tuan-tuan. Sebatang RM3 je. Rokok lagi mahal, tuan-tuan. Kalau rasa nak cerdik, nak mudah dapat ilmu, nak mati dalam beriman, nak disukai oleh Allah wa Rasul dan para malaikat Allah, beramallah dengan sunnah Nabi, bersugilah tuan-tuan, dan mati boleh sebut Allah. Kalau tuan-tuan nak mati sebut Allah, bersugi ya. Betul, ulama-ulama bersugi, termasuklah Habib Umar, ulama hebat di Yaman tuan-tuan. Dia pergi tanah haram memakai sugi, selit dekat kain ihram. Padahal dia ulama tuan-tuan, tak tinggal kain sugi. Beramallah dengan kain sugi tuan-tuan. Dan di antara kayu yang dibenci oleh jin tak suka. Kalau rokok, jin suka, tuan-tuan. Tu masuk dalam jamban, isap rokok, jin ada sebelah. Syekh, tak ada rokok lebih untuk anak, tuan-tuan. Dalam jamban banyak jin, tuan-tuan. Betul, dalam jamban jangan lama-lama dalam jamban. Sama juga dekat kubur depan tu jin banyak. Jin dia tinggal, dalam hadis sebut, dia suka tinggal di tanah perkuburan. Dan dia suka tinggal dalam jamban, dia suka tinggal tempat-tempat hiburan, dia suka tinggal tempat bertemunya dua gunung, iaitu dia ada tasik dan lopak, dan dia akan tinggal di tengah-tengah laut. Banyak tempat-tempat jin, tuan-tuan. Dan sasarannya adalah wanita sasaran jin. Betul, lepas asar Nabi tak bagi tidur lepas asar. Siapa tidur lepas asar, paha dia akan digigit oleh jin, tuan-tuan. Tak percaya, besok lepas asar tidur sini. AJK masjid tidur lah. Tengok bangun-bangun paha lebam. Jangan nak tuduh Tok Siak gigit pula. Tak ada kuasa Tok Siak nak gigit paha hang. Atau jin gigit. Tuan-tuan ambil kantar tu letak tu, nampak kesan gigi. Kesan gigitan. Ada kesan tentang gigit, tuan-tuan. Ambil kantar. Apa tidur 40 hari berturut-turut, mewarisi sifat gila. Nabi tak bagi. Dengan kasturi. Lepas itu kaedah minyak kasturi kijang ni memang Nabi suruh pakai. Dekat luar pun ada, aku dah bawa kasturi kijang. Ambil, beli, hidu, sedut. Siapa ada resedung, dia membaikkan penyakit resedung. So siapa yang panah baran, hidu kasturi kijang, menurun sifat panah baran.
So, siapa yang susah nak menghafal, hafal hadis, hafal ayat Quran, dia hilang, tak ada nak masuk, hidup kasuri kejang. Ni kelebihan kasuri kejang. Di antara minyak yang jin tak suka, minyak kasuri kejang. Kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan rasa marah, tuan-tuan rasa busuk, tuan-tuan pening kepala, tuan-tuan sendawa, itu kata ulama, dalam tubuh tuan-tuan ada something wrong, ada benda yang tak baik. Ini kelebihan kasuri kejang. Dia minyak yang luar biasa tentang kasuri kejang. Kami di madrasah pun, para pelajar kami bagi hidup kasuri kejang, tuan-tuan. Dan barang sebagainya, dan mengekali perhiasan. Lepas tu orang perempuan kena berhias-hias untuk suaminya. Dalam rumah kena pakai barang kemas. Dalam rumah bini tu yang terbaik, malam-malam sebelum tidur pakai baju seksi, baju jarang-jarang. Bini tuan-tuan macam mana? Malam-malam seksi tak? Pakai baju jarang tak? Atau pakai baju kelawar je? Tuan-tuan buka lah sejarah kisah pada zaman dahulu kala, seorang isterinya wali Allah, suaminya wali Allah. Suaminya malam-malam semayang sampai subuh. Kita malam-malam semayang tak? Bila? Masa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Wa balligh itu umur. Siapa baca doa ni dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi, Nabi tak tinggal baca. Siapa baca doa ni, umurnya berkat pada bulan Rajab, umurnya berkat pada bulan Sya'ban, dan umurnya sampai pada bulan Ramadan. Sebab dekat-dekat bulan Ramadan ni ramai orang mati, tuan-tuan. Hati-hatilah siapa mati dulu. Yang ceramah ke, yang dengar ceramah ke, yang tepi-tepi dinding ke, yang duduk belakang. Tapi selalu yang mati dulu yang duduk belakang, tuan-tuan. Jangan takut pasal mati lah. Nak tak nak pasti mati lah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Malaikat maut ni dia datang memburu kita satu hari 70 kali. Dia datang tengok kita, dia datang lihat kita, apa kita buat. Kita menyorok dalam peti besi macam mana sekalipun, dia tetap datang. Sebab malaikat maut ni matanya sebanyak mana binatang, sebanyak mana manusia, sebanyak mana makhluk Allah, itulah mata malaikat maut. Namanya sebenarnya adalah Israel. Dia digelar maut, dia pengsan berapa ratus ribu tahun. Itulah malaikat maut. Tu yang orang buat syair tu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, datang malaikat maut. Tadi aku ceramah di Masjid Sungai Tiram. Lepas ceramah, jenazah sampai. Aku tanya jenazah ni umur apa tahun? Umur 72 tahun. Standby siapa dah umur 70. Sakit apa? Tak ada sakit apa. Duduk kat rumah, lepas minum kopi, terus sesak nafas, meninggal. Bawa pergi masjid, kapan? Semayang jenazah, hantar dekat kubur. Malam-malam gali, letak dalam liang lahat. Tuan-tuan, nanti kita macam tu lah. Tak kira lah kita siapa, tuan-tuan. Orang kaya, orang miskin, kau banyak duit, kau banyak bini, kau banyak harta, kau banyak kerajaan. Dekat dunia orang panggil kau Tan Sri, orang panggil kau Datuk. Masuk kau dalam kubur orang tak panggil kau Datuk lah. Orang panggil nama wahai fulan, anak si fulan. Sebentar lagi kami balik, datang dua malaikat Allah. Kau jangan takut, kau jangan gentar. Datang dua malaikat Allah, kau jawab dengan baik, wahai fulan, anak si fulan. Malaikat datang di hujung kaki. Kita jawab dalam tu, arsyadani rahimakumullah. Kita jawab. Orang baca talqin tak dengar, kalau dengar mati Pak Imam, tuan-tuan. Banyak kumpul amal soleh ni. Bulan Rejab ni dia ada wirid dia. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kullu ahad, ya ahad ya ahad ya ahad ya ahad
ya ahad ya ahad, ya samad ya samad, ya samad ya samad. Ini wirid pada bulan Rajab. Siapa beramal wirid ni dalam keampunan Allah. Siapa beramal wirid ni dia baca pada bulan Rajab, kuburnya seluas mata memandang, kata ulama. Tuan-tuan, ya, banyak-banyak baca. Kalau bulan Syaban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Pada bulan Syaban, ya, perbanyak wirid-wirid tuan-tuan. Kumpul amal soleh, kumpul amal soleh. Nanti bulan Ramadan ramai orang datang bulan Ramadan, penuh masjid, terkejut. Hang orang mana ni? Bulan Ramadan hang baru mai. Tuan, ni masjid ni cakap ni mimbar ni cakap ni tuan. Dia ada nyawa. Tiang tu ada nyawa. Ni kapet ni ada nyawa. Tuan. Itu bila dunia nak kiamat, dunia nak hancur, orang Islam tak ada. Yang tinggal semua kafir. Masa itu orang tak sebut dah la ilaha illallah. Orang tak sebut dah. Itu yang mula-mula diambil air laut. Nyawa air laut diambil. Wahai air laut, mana buih engkau? Wahai air laut, mana angin-angin engkau? Ya? Air laut, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di dekat dengan laut, hati-hati ya. Ya. Dia laut ni ada satu zikir. Ada seorang wali Allah, dia duduk di tepi laut, dia tafakur. Aku lupa nama wali Allah ni. Dia dengar ombak laut ni berzikir, Subhanallahil aliyyid dayyan, Subhanallah syadidil arkan, Subhanallahil hannanil mannan, Subhanallahil musabbahu fi kulli makan, Subhanallahil aliyyid dayyan, Subhanallahil hannanil mannan. Wirid laut baca. Wali Allah ni duduk tepi laut, dia dengar amalan ni. Ibrahim Adham, dia duduk tepi laut, dia dengar zikir tasbih ni. Kata Ibrahim Adham, siapa baca tasbih ni? Siapa baca tasbih ni? Ya. Rupanya yang baca tasbih ni dalam laut ada seorang malaikat Allah, dia baca tasbih ni. Itu ditanya oleh Ibrahim Adham, siapa baca tasbih ni? Jawablah seorang malaikat Allah, aku yang baca tasbih ni. Dan ditanya oleh Ibrahim Adham, apa kelebihan tasbih ni? Kata malaikat yang menjaga laut, siapa yang membaca tasbih ni seumur hidupnya 100 kali, seumur hidupnya 100 kali dia selamat daripada api neraka Allah. Wah, tuan-tuan ya. Dapat nama raya dapat. Wali Allah belajar ni, relax, pen tak bawa, buku tak bawa, wali Allah. Malam-malam baca lah tuan-tuan ya. Sama juga zikir, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Tiada dia malaikat dia, tiada Tuhan, Allah saja Tuhan. Tiada Tuhan, Allah saja Tuhan. Itu bila dia pendek, la huwa, la huwa, la huwa, la huwa. Pendek lagi, lahu, lahu. Pendek lagi, hu. Nanti balik rumah buat hu, hu. Nanti ada roblok polis, berhenti, hu, hu. Boleh kita jalan gila. Memang siapa gila kat Allah, mulut suka berzikir. Siapa gilakan dunia, mulut suka sibuk dunia. Siapa gilakan harta, sibuk menyebut harta. Siapa dia sibuk dengan perempuan, mulut sibuk dengan sebut dengan perempuan. Siapa dia gila cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia gila, dia rindu, dia rajin berselawat kat Nabi. Ya.
Tu kami di madrasah pukul 4 pagi berzikir 4 pagi berzikir. Tanya Syekh kalau datang. 4.30 orang sembahyang. Allahu akbar. Qiyamul lail setiap malam. Qiyamul lail. Kami qiyamul lail bukan pada bulan Ramadan. Qiyamul lail setiap malam. Qiyamul lail, ya. Dan barang sebagainya mengekali perhiasan tatkala hadirnya. Perempuan kena berhias-hias, yang sudah bernikah dia kena berhias semasa hadirnya suami. Kena pakai barang kemas. Tuan-tuan, isteri sunat bercantik-cantik untuk suami, sunat. Tengoklah akhir zaman orang perempuan mana lawa-lawa dah dalam rumah. Itu yang orang lelaki sibuk pergi mancing kolam ikan, sibuk duk konvoi motor. Sebab apa? Dalam rumah dah tak ada bidadari. Masa baru nikah, amboi, ni bunga ni, dekat rambut ada bunga, bunga raya. Dekat sini, dekat badan ni ada bunga, macam-macam bunga, bunga ros. Dekat telinga ada bunga api, semua ada. Atas katil ada bunga. Oi, lawa tuan, ya. Suami tak boleh lama duduk luar, balik cepat sebab kat rumah ada bidadari. Sekarang tak suka balik cepat, tak suka lepak rumah, tak suka lama-lama dalam rumah sebab dalam rumah dah tak ada bidadari ya, tuan-tuan. Bukan bidadari ya, balik rumah kena marah lagi. Tengok muka semua sedih, kena marah ni, tuan-tuan. Sedih ya muka, ya. Ingat orang perempuan tak boleh tinggi suara dengan suami. Bila dia tinggi suara je, maka gugur nafkah. Contoh suami tanya, yang spender abang mana? Ada dalam lemari, duduk tanya spender, tak tahu kat mana spender. Marah. Padahal masa baru kahwin spender, suami punya spender, bini yang pakai kan. Ni dulu bini pakai spender ni nak. Tapi dah berumur ni spender pakai sendiri. Itu ya orang nak nikah lagi sebab apa? Dia nak merasai malam pengantin baru, dia nak merasai macam mananya hebat pengantin. Tuan. Nak dapat isteri yang macam ni ada, tapi tak ramai, tak semua yang dapat buat macam ni. Tuan, tak ramai. Betul orang lelaki dia nak kahwin lagi. Sebab tu lah. Tu ada seorang mamat, kan ada dia viral, dia kahwin. Banyak orang marah. Kenapa marah? Tuan-tuan dalam ni ada marah. Kenapa marah? Sebab apa marah? Sebab dengki, sebab tak dapat. Dia berani, tuan-tuan. Bukan masalah duit. Orang nak kahwin 2-3 ni bukan masalah duit. Takdir Allah. Belajar dalam kitab Risalah Tauhid, takdir Mubram, takdir Mu'allaq. Dalam kitab Risalah Tauhid. Macam aku datang sini, Allah yang menyampaikan. Bukan kereta aku yang menyampaikan. Tuan-tuan, Allah yang menyampaikan atas kehendak Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Betul orang perempuan kalau dia keluar rumah, kadang orang tanya, boleh tak dia pakai minyak wangi? Boleh tak dia pakai bedak? Boleh, sekadarnya sahaja. Tak boleh melampau-lampau, tidak boleh sampai menambat perhatian lelaki lain. Ya. Kalau bab tentang perhiasan dan wangi-wangian, orang lelaki pun kena pakai wangi-wangi. Nak semayang kena ada minyak wangi. Kena ada minyak wangi nak semayang. Kena ada minyak wangi dalam baju. Sebab Nabi dalam baju dia ada minyak wangi, dia ada kain sugi, dia ada sikat. Ni Nabi rambut dia ikal mayang. Nabi bukan botak, tuan-tuan, salah. Nabi rambut dia ikal mayang, tuan-tuan, ya. Rambut Nabi cantik, tuan-tuan. Janggut Nabi cantik. Kulit Nabi kemerah-merahan. Nabi orangnya tawaduk. Nabi ini akhlak yang cukup terpuji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan buka sejarah semasa Abu Jahal nak pijak kepada Nabi. Nak pijak kepada Nabi di Baitullah, tetapi di Baitullah ni kelebihan Baitullah. Abu Jahal nak buat jahat kat Nabi tak boleh. Ini kelebihan Baitullah. Tuan buka masa Nabi pemuda, masa Nabi kanak-kanak, Abu Jahal ambil kepala Nabi, dia tonyoh padang pasir. Nabi ucap apa? Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita keluar masjid kasut hilang, maki lah. Ni malas main masjid kasut hilang, tak mau datang. Allah hilangkan kasut, Allah nak bagi kasut baru. Faham? Tu belajar dalam kitab tasawuf.
Betul dalam kitab tasawuf dia menyebut khatir, hati yang khatir, hati yang selalu hidup kepada Allah. Hatinya terdetik bila melihat dosa ya, dia malu dengan Allah. Ya Allah, hari ni Engkau bagi aku lihat dosa, hari ni tak boleh baca Quran. Ya Allah, malunya aku dengan Engkau. Ya Allah, hari ni Engkau nasi Kau bagi kat aku, air minum Kau bagi kat aku, Kau bagi aku hidup, tapi Kau tak bagi aku baca kitab suci-Mu. Sebab tu sesiapa yang ada banyak masalah, hidup tak tenang, rumah tangga tak tenang, dah cari kerja tak dapat, banyak penyakit, ada banyak masalah, ambil uduk baca Quran. Nanti Allah akan bagi jawapan dalam Al-Quran. Ini kelebihan kitab suci Al-Quran, tuan-tuan. Perbanyak rajin baca kitab suci Al-Quran. Dalam rumah sebelum tidur baca Quran. Jangan baca Quran kat masjid. Kat rumah baca lah. Balik pada masjid, dah habis makan, dah habis rokok, ada jenis rokok, habis rokok, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sadaqallahul azim. Cukup dapat 2 ayat jadi ya. Enggak. Ni tak ada. Rokok sampai mati rokok. Kadang pergi tanah haram bawa bekai rokok ni, tuan-tuan. Ingat, sesiapa hidup punya dengan rokok, nanti mati tengah rokok. Ustaz, kenapa Ustaz marah orang isap rokok? Memang rokok ni asal dia makruh. Dia tak haram. Rokok ni dia makruh, dia tak haram. Tetapi bila menyakiti orang sebelah, jatuh haram. Bila masuk benda yang haram, jatuh haram. Ya. Bila membazir, jatuh haram. Tatkala hadirnya dan meninggalkan perhiasan pada ketika gaibnya. Maksudnya bila suami tak ada, tak payah berhias. Suami ada, baru berhias. Inilah wanita yang salihah, wanita yang baik. Wanita yang solehah ni mulut juga berzikir. Cakap dengan suami, abang nak minum apa malam ni? Subhanallah. Suami kata nak minum kopi jantan. Isteri mau cakap alhamdulillah. Isteri yang suka berzikir. Suami berbalik pada masjid, abang baru sampai masjid. Ya, Masya Allah sampai abang. Abang tadi kuliah tadi maghrib siapa ceramah? Abang cakap Allahu Akbar. Abang tertidur tak tahu siapa ceramah. Tuan-tuan ya. Sebab itu suami ni dia kena jujur dengan bini, kena jujur. Tak boleh bohong, tuan. Kalau bergaduh dengan bini pun tak boleh lama-lama. Kalau gaduh dengan bini cepat-cepat pujuk, cepat-cepat minta maaf. Sebab suami ni dia tak ada istilah derhaka dengan isteri, tak ada. Dia kalau dia cakap kasar dengan isteri, kalau dia tinggi suara, suami ni suami yang tak baik. Itu contohlah dalam rumah tangga. Kalau tuan-tuan nak rumah tangga ni berkat, suami ni kena banyak mengalah. Kalau contohlah bergaduh, suami cepat-cepat datang, yang abang minta maaf, abang mengaku abang salah, abang tertinggi suara, maafkan abang yang, abang minta maaf, abang minta maaf. Buat orang perempuan ni hati dia lembut. Dia jadi daripada tulang yang bengkok, tuan-tuan. Kalau dia salah, kalau kita salah sekalipun, kalau dia salah pun ulama bagi tahu janganlah kita marah dia, janganlah kita tegur dia depan anak-anak. Panggil dia tempat yang sepi sikit, tempat yang menyorok, bagi tahu dia, yang abang tak sukalah yang buat macam ni. Tadi mak datang, ayang duk main handphone, yang malu lah. Ni suami yang baik, tuan-tuan ya. Ajak jalan-jalan ya. Ini suami yang baik, tuan-tuan. Nak jadi suami yang baik, kena banyak zikir, kena masuk tarekat, kena banyak berzikir. Bila banyak berzikir, sekali sebut Allah, sekali sebut istighfar, sekali sebut selawat, sekali sebut tasbih, maka lunturlah satu dosa, tuan-tuan ya. Tadi kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa kali sebut? Kalau 10 kali, 10 hal luntur dosa. Bila dosa ni jatuh, dosa ni gugur, dosa ni Allah ampunkan, maka badan kita ringan nak buat ibadat. Senang, ringan. Macam lori kalau banyak muatan, dia berat nak naik bukit, dia berat nak berjalan. Kalau lori ni kurang muatan, dia laju. Macam kita lah, kalau kita banyak dosa, kita malas nak ibadat. Datang masjid lambat, banyak dosa tu, tuan-tuan. Datang lambat, balik cepat, banyak dosa lah kita tu, tuan-tuan. Semayang kadang imam baca surah panjang, kadang kita marah kat Pak Imam, kita banyak dosa lah, tuan-tuan. Aku suka imam sini baca slow, bagus, biar goyang lutut makmum, tuan-tuan ya.
Ada satu tempat lagi lama tuan-tuan, tapi aku rasa tempat dia. Dia baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum goyang tu tuan-tuan. Dia baca tasbih Subhanallah, Subhanallah. Mampu tuan-tuan. Tapi makmum itu steady. Makmum semua orang veteran, bekas tentera, bekas polis, bekas doktor. Relax. Lama ni makmum tak? Imam nanti bawa macam ni ya, makmum. Bagi dia orang lambat sikit balik. Faham tak ada. Kadang datang masjid dah lambat, balik cepat. Lepas itu datang masjid bukan duk tumpu amal soleh. Datang masjid duk main handphone. Lepas tu ulama cakap dah, bila kamu datang rumah Allah, kamu dah berada dalam rumah Allah, kamu tumpukan dengan Allah. Tinggalkan dunia. Sama juga apabila kita pergi tanah haram. Bila pergi tanah haram, semasa kita tawaf, tak payahlah nak ambil video-video, tak payahlah nak buat live TikTok, tak payahlah nak ambil gambar semasa kita tawaf. Nak ambil gambar, nak ambil video, selesai tawaf, selesai sa'i, kalau kita ambil semasa kita tawaf, maka batal tawaf. Ingat tuan-tuan, iblis jahat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah nampak iblis? Iblis ni kita boleh nampak. Jin ni kita akan nampak pada ketika sakaratul maut. Dan kita akan nampak, kita boleh jumpa jin, boleh jumpa iblis pada ketika kita bersih. Tuan-tuan. Lepas tu kanak-kanak dia mudah nampak jin. Kanak-kanak sebab dia kanak-kanak tu bersih. Tuan-tuan, kanak-kanak tu tidak berdosa. Lepas tu Nabi beritahu, hendaklah kamu sayang kanak-kanak, kasih pada kanak-kanak, terutamanya anak kita. Dan kalau ada anak yatim, lebih terbaik tuan-tuan. Siapa jaga anak yatim, hidup berkat tuan-tuan. Nabi anak yatim macam ni tak payah, anak yatim tua tak payah, anak yatim belum cukup umur tuan-tuan. Kami dia madrasah semua ada, anak yatim ada, anak luar nikah ada, orang tak siuman ada. Nanti tak silap 18 hari bulan ada Datuk Seri nak datang madrasah. Dia kata, Ustaz, saya nak datang madrasah, nak tengok orang gila yang Ustaz jaga tuan-tuan. Orang gila tempat kami tak mengamuk tuan-tuan. Tuan-tuan tanya Syekh kami, tak mengamuk. Tapi kalau orang tak semayang dia marah. Hei, nampak tak naik semayang ni? Orang azan tak naik semayang ni, duduk bawah ni. Orang gila hang. Jangan jadi macam aku dah lah gila. Betul. Seperti madrasah kami, orang naik semayang, orang gila warning. Dia tak wajib semayang sebab dia gila. Macam kita ni wajib semayang. Sebab itu siapa tak semayang, siapa meringankan semayang, hati-hati. Sebab dalam kubur malaikat tanya dah. Masuk jenazah dalam kubur, masuk je malaikat tanya, man kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Sembahyang kau macam mana? Sembahyang fardu 5 waktu macam mana sehari semalam? Lepas tu semalam aku baca kitab di Masjid Sungai Tiram, kitab solat. Dalam kitab tu menyebutkan, bagi orang yang sakit tetap wajib solat, tak boleh tak solat. Walaupun dia sakit, dia tetap wajib solat, dia sembahyang cara orang sakit. Tapi akhir zaman berapa ramai orang merengah-rengahkan sembahyang. Hati-hati buat solat. Siapa pernah tinggal semayang dulu masa muda-muda, masa ada rock, setan, ada toyol dulu, wajib ganti semayang. Sebab itu harta faraid, bila meninggal anak Adam, haram diparaidkan harta si mati, haram. Kenapa? Kena selesai dulu hutang dia dengan Allah, hutang dia dengan manusia. Hutang dengan Allah, fidyah puasa. Ni bulan Ramadan dah dekat ni, fidyah puasa. Siapa tak ganti puasa, fidyah dia naik. 1 hari, 1 tahun, 1 cupak. 2 tahun tak ganti, 1 hari, 2 cupak. 3 tahun tak ganti, 1 hari, 3 cupak. Naik puasa, tuan-tuan. Hati-hatilah buat puasa, tuan-tuan.
Mati hutang kedai wajib bayar, hutang kereta wajib bayar, hutang motor wajib bayar, hutang rumah wajib bayar, ya. Kita orang banyak hutang ni hidup tak tenang. Semayang mu tak tenang. Allahu akbar, tak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh bayar kereta 500. Allahu akbar. Bini minta 400. Sami Allahu liman hamidah. Main kutu ni 700. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baki 50. Betul kalau bagi salam, bagi ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya, Imam Ar-Rafi'i dan ulama-ulama yang lain, kalau bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau tunduk macam ni, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tunduk macam ni. Ni Nabi tak buat, ulama tak buat. Faham ya? Ini angkatan langit, ayah pin. Apa itu kena tahu. Semayang tetap sah, tapi dia punya semayang tu tak ikut sunnah. Tuan-tuan, ya. Kamu angkat tangan dia pegang macam ni. Angkat tangan dia menghadap tangan ni, menghadap kiblat ni. Tuan-tuan, ya. Kalau macam ni bukan Nabi tak buat ni. Letak tepi sini, tepi pinggang, Nabi tak buat. Tuan-tuan. Atas pusat, bawah dada. Ya, buat semayang. Lepas itu nak semayang dan mengaji, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat Nabi semayang, ya. Macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Dalam semayang lupa Fatihah. Macam mana nak buat? Dah semayang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, Fatihah tak baca. Rakaat keempat, dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Teringat yang rakaat yang ketiga Fatihah tak baca. Naik balik, tambah lagi satu rakaat. Tuan-tuan, kalau dah bagi salam, dah duduk, dah habis susuk okok, Fatihah tak baca lagi, ganti balik sembahyang tadi. Tuan-tuan, ingat Fatihah tu rukun. Wajib didengar oleh telinga. Dengar 2-3 orang sebelah harus. Dengar 4-5-6 orang kita baca Fatihah, hukumnya adalah makruh. Dengar satu masjid, hukumnya adalah haram. Yang boleh keluar suara imam aja. Lepas itu sembahyang lain. Contoh orang ni sembahyang, Allahu akbar, sebelah orang dah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Haram hukum dia sebab dah mengganggu orang solat. Solat ni dia punya derajat tinggi, tuan-tuan. Sembahyang, Sampai hidup tak sembahyang, hidup tak berkat. Kalau dalam rumah tangga ada suami isteri tak sembahyang, atau anak tak sembahyang, atau isteri tak sembahyang, suami dia sembahyang, maka rumah tangga tak berkat. Pasti banyak pergaduhan, tuan-tuan. Hidup tak cukup aja, tuan-tuan, ya. Sembahyang ni tiang agama. Sikit lagi, tuan-tuan, ya. Pukul 9 aku berhenti. Sebab pembayaran sampai pukul 9. Ustaz minta duit, aku tak minta duit, tuan-tuan bagi, alhamdulillah. Tak bagi, tuan-tuan jangan risau, aku takkan telefonnya. Aku bawa balik Terengganu, tuan-tuan. Ada satu tempat tu dia tak bagi aku duit ceramah. Dia WhatsApp aku, Ustaz, ana lupa bagi duit ceramah. Aku kata tak apa, dah lupa tak payah, ataupun kau saja lupa. Tapi ceramah Melaka seronok, tuan-tuan. Aku tengah tunggu je orang Melaka panggil. Tapi alhamdulillah bulan ni dia panggil. Melaka ni mana masjid mana surau, kalau kita luar daerah Melaka, dia akan bagi duit ceramah 2,000, tuan-tuan. Seronok ceramah Melaka, tuan-tuan, ya. Tengah tunggu ni orang Melaka panggil, tuan-tuan. Lepas ceramah dia jamu makan. Masjid jamu makan dengan AJK. Lepas tu, tuan-tuan, kalau ada ceramah jamu makan, tuan-tuan, ya. Sekali orang tu suap satu gunung Uhud. Nampak bila farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ni bukan cerita dongeng, tuan-tuan, ya.
Dan wajib pula meninggalkan khianat. Khianat bagi suaminya tatkala ghaibnya. Ghaib ni masa suami tak ada. Lepas tu bila tetamu datang rumah, suami tak ada rumah, walaupun orang ni nak cek meter elektrik, nak cek air sekalipun, wajib isteri telefon dulu suami. Kalau suami tak ada rumah, tak boleh benarkan mereka masuk, kecuali darurah, itu lain. Bila berlaku kebakaran, itu lain. Ya? Rumah terbakar, bomba kata keluar, tak boleh, tak telefon suami tak telefon, tu bodoh. Faham tu kena faham, tuan-tuan. Darurah dia lain, hukum darurah dia lain. Ya, sebab itu dia ada musyaqqah, dia ada rahsah di dalam hukum fiqh. Betul, kalau jumpa duit, jumpa barang tengah jalan, tepi jalan, jangan ambil. Jumpa barang makan boleh ambil, itu hukum fiqh. Tasawuf tak boleh ambil, fiqh boleh. Kenapa ulama kata jumpa barang makan boleh ambil? Sebab barang makan kalau kita jumpa, kita tak ambil, kita tak makan, kita tak bagi orang lain, maka barang makan tu rosak. Kalau jumpa duit, jumpa jam, jumpa telefon, tengok pada niat. Innamal a'malu binniyat dalam hukum fiqh. Buka daripada Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Imam Ar-Rafi'i, buka dalam tu. Imam Nawawi ada dalam tu bab perihal jumpa barang di tepi jalan. Tuan-tuan, tengok pada niat. Niat nak simpan, niat nak pulang, boleh. Kalau niat kita nak ambil, bukan nak pulang kepada pemiliknya, kita pegang haram lah, tuan-tuan. Pegang haram. Sama kaedah kita pakai kasut orang kat luar, tak boleh, tuan-tuan. Kecuali memang kasut tu untuk masjid, masuk jamban, ambil beruduk, kita boleh pakai. Kalau kasut orang lain, milik orang lain, kita tak boleh sarung, hukumnya haram, tuan-tuan, tak boleh. Buat milik orang. Sikit lagi, tuan-tuan, sama ada pada hamparannya atau hartanya. Tak boleh, bini tak boleh ambil duit suami, tak boleh. Bini boleh ambil duit suami kalau nafkah tak cukup, boleh. Contoh biasa dia bagi satu hari RM50 buat beli barang dapur atau buat beli ikan. Tiba-tiba suami bagi tak cukup, isteri boleh ambil berapa yang tak cukup dalam poket suami, boleh. Tak cukup lagi RM5, dia boleh ambil lagi RM5. Tak cukup lagi RM10, dia boleh ambil lagi RM10 untuk menyukupkan nafkah. Betul, suami yang tak bagi nafkah zahir dan batin, maka sembahyang suami itu sah, tapi Allah tak terima sembahyang suami itu. Tuan-tuan, nafkah batin lain. Nafkah batin pula, kalau suami tak boleh memberi cukup nafkah batin kepada isterinya, maka isteri boleh jumpa mufti, boleh jumpa qadi, boleh jumpa hakim, dia boleh minta fasah, boleh minta cerai. Tu akhir zaman banyak orang makan ubat kuat, duk pakai spender magnet. Dan dalam ni pakai spender magnet. Tuan-tuan, nak kuat senang Kalau nak tahan lama senang. Ada dalam Al-Quran, Allah bagi tahu dah. Dalam surah Al-Kahfi tu, waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Baca 3 kali satu nafas. Dah 3 kali satu nafas, aku nak ijazah pada tuan-tuan. Ni ayat ni banyak orang nak ada 3-4 hari lepas aku ceramah dalam masjid, dia segan nak minta. Aku minum, dia segan nak minta. Aku dah balik pada WhatsApp, Ustaz, ana segan nak minta kat Ustaz. Ana WhatsApp ni, ana nak minta ubat tahan lama AJK masjid, tuan-tuan. Bukan boleh percaya AJK masjid ni, tuan-tuan. Ni aku ijazah dengan tuan-tuan, tuan-tuan buat sendiri. Dah baca 3 kali, waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Satu nafas. Ambil ibu jari letak langit-langit. Ini kepala pistol, topi keledar, tekan, tolak, tengok 4 jam steady Power Rangers. Inilah amalan-amalan orang dulu, tuan-tuan. Aku ijazah pada tuan-tuan. Kau tidak takkan bini aku 3, tuan-tuan, tak payah makan ubat kuat. Nanti makan ubat kuat, mata jadi merah. Bila mata jadi merah, kepala jadi besar. Bila jadi besar, itu dia jalan tak betul, tuan-tuan. Cakap bini nak marah
Siap mana ni, jangan lupa pernah makan ubat. Mana ustaz tahu? Aku tahu lah, aku makan, pernah makan, tuan. Pada jadi besar, tuan. Duk ceramah dekat KL, ada satu surau ni, masjid ni, AJK dia jual ubat kuat. Dia kata, ustaz ni saya jual ubat kuat ni, ustaz tak payah beli, saya bagi je test. Makan-makan kepala jadi besar. Aku cakap dengan bini aku, taubat tak makan lah. Wah. Sikit lagi tuan-tuan, sikit je, 2-3 minit berhenti lah. Atau hartanya, ya, dan memiliki bagi isi rumahnya. Sebab itu dalam rumah, harta, barang-barang makan, suami beli beras, suami beli gandum, suami beli gula, suami beli kopi, isteri tak boleh bagi pada orang lain. Tak boleh, ya, walaupun tetamu sekalipun. Kalau dia bagi, hukumnya haram. Haram macam mana? Sebab kalau dia tak minta izin dengan suaminya. Kalau dia minta izin dengan suaminya, maka tak haram. Kalau dia tak minta izin dengan suaminya, macam mana segi hukum? Kata ulama, segi haramnya sebab haram tanpa izin daripada suaminya. Segi dosanya, yang berdosa isterinya. Yang suami tetap dapat pahala. Ni hukum fiqh, ya. Sikit lagi, tuan. Dan segala kerabatnya, segala kerabatnya, dan lagi melihatnya, dan ia akan sedikit pemberiannya daripada suaminya itu akan banyak. Sebab itu kalau bab tentang pemberian pula, suami ni aula sedekah, aula memberi kepada isteri dan kepada anaknya, lepas tu barulah kepada orang lain. Kalau bini minta beli kasut, beli. Bini minta duit, bang nak minta 300 ya bang, bagi. Dia minta 300, bagi 500, kan? Ni suami yang sayang dengan bini, kan? Sebab apa? Bini kita hidup dengan kita puluh tahun, gosok baju kita, basuh baju kita, buatkan air kopi, kan? Orang perempuan ni dengan orang lelaki, orang perempuan lain. Orang perempuan ni dia rajin. Dia rajin sembahyang sunat, dia rajin puasa sunat, dia rajin baca Quran, dia rajin marhaban, dia rajin selawat. Semua dia banyak buat, termasuklah dia rajin melawan pun dia. Melawan pun dia rajin, kan? Orang perempuan ni, ya. Kenapa orang perempuan rajin melawan? Fitrahnya wanita. Wanita itu memang dia suka melawan. Betul, orang perempuan tak dia benar jadi ketua negara, tak dia benar jadi pemimpin untuk lelaki, tak dia benar menjadi mufti, tak dia benar menjadi sultan, tak dibenarkan jatuh hukum talak. Kalau orang perempuan itu boleh jatuh hukum talak, maka lelaki semua kena cerai dengan aku kena cerai. Talak, orang perempuan tak boleh jatuh talak, tak boleh. Yang boleh jatuh talak ni lelaki je. Lepas tu talak ni banyak, talak soreh, talak rujai, talak bertulis, talak mabuk, ya. Talak bertulis ni dia tengok, kalau dia tulis, ayang abang ceraikan ayang. Dia tulis, mulut tak cakap, ulama kata tak jatuh. Kalau dia tulis, mulut cakap, maka jatuh sebab sudah dilafazkan. Itu yang pejabat agama sekarang. Bila orang ni jatuh talak dekat luar, pejabat agama suruh datang pejabat agama. Dia nak tanya, kau jatuh talak macam mana? Kalau dulu tak ada, boleh jatuh talak dekat luar, jatuh. Sebab orang dulu banyak orang alim, banyak orang berilmu. Orang sekarang ni banyak tak tahu, tuan-tuan. Ya, banyak tak tahu. Kadang bab tentang baca doa selamat tak tahu, doa tali arwah tak tahu, bayang jenazah tak tahu, tuan-tuan. Bab ikut orang, iman taklid ikut orang, tuan-tuan. Sikit lagi, kita berhenti dah. Ya. Daripada suaminya itu akan banyak, maka serianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, dia takut kepada Allah, bahawa sesungguhnya ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan suaminya, dan lagi minta redha kepadanya. Sebab itu ada satu wirid daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Imam At-Tirmizi. Siapa baca tentang redha ni, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siapa baca 3 kali lepas maghrib, 3 kali lepas subuh, mati pada hari itu mati husnul khatimah. Siapa baca wirid ni lepas subuh 3 kali, lepas maghrib 3 kali, dia beramal istiqamah, nanti di padang mahsyar dia duduk satu pembarisan hamba yang redha. Baca lah tuan-tuan.
Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billah tu aku redha Tuhanku Allah. Wallahu alam, sampai dekat sini. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, aku nak terang kitab Ramadan. Kitab ni tak ada jual di kedai-kedai kitab. Kitab ni tuan-tuan carilah kedai-kedai mana pun tak ada. Ini yang tulis ni bapa aku sendiri almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dulu sebelum dia buka madrasah, dia bekerja di bawah Jais. Dan bila dia sembahyang istikharah, dia dapat alamat, ya, Allah membenarkan dia membuka satu madrasah yang bernama Darul Atiq. Darul Atiq ni maknanya merdeka. Inilah makna Darul Atiq, ya, kampung yang merdeka. Jadi bapa aku ni dah tak ada. Dia meninggal dunia tahun 2011. Dia lah pengasas madrasah. Sekarang mudirnya abang aku lah Ustaz Haji Ahmad Rizam, dan kami adik-beradik menolong tentang madrasah. Jadi yang mengajar, yang masak apa semua dalam kitab ni bapa aku tulis sendiri tuan-tuan. Dia pada awal Ramadan, contoh malam ni 1 Ramadan. Ni ada dalam hadis, ada dalam kitab Al-Azkar. Siapa baca doa ni, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau dia imam, dia baca Allahumma ahillahu alaina bil yumna, ya, bil yumna bil aiman. Siapa baca doa ni, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan badan dia sihat, dia selamat daripada dosa dan maksiat, dan dia kuat ibadat. Tuan-tuan, doa ni. Dan ada lagi pula dalam dia ada amalan-amalan pada bulan Ramadan. Lepas zuhur nak baca apa, lepas asar nak baca apa, ini aku ijazah dengan tuan-tuan. Dan muka surat 7 pula. Sebelum ini ada muka surat 7 dan ada satu doa. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahirabbil alamin. Doa ni siapa baca sebelum buka puasa pada bulan Ramadan, dia di antara yang dibebaskan daripada api neraka Allah. Sebab dalam hadis sebut setiap petang Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. So siapa yang baca doa ni, dia kategori yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap petang Ramadan. Ni doa ni. Ada wirid untuk dapat Lailatul Qadar, ada dalam ni. Ada wirid pada malam hari raya. Saya baca wirid ni pada malam hari raya, muka surat last sekali. Apabila dia mati, tak kira bila dia mati, kuburnya bercahaya, ada nur sampai dunia kiamat, dan kuburnya seluas mata memandang, kata ulama. Ada dalam kitab ni. Kita boleh ambil kat luar seorang satu, ya. Boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Kami cari dana sekolah. Untuk sekolah ni bayar bil api, bayar bil air, untuk belian anak yatim makan, tuan-tuan, untuk beli kasut dia belanja dia. Aku tiap-tiap hari Jumaat bagi duit belanja, duit tuan-tuan beli, ya, duit tabung tu lah tuan-tuan, ya. Dan ada kasut kijang pun ada, ubat mata ruqyah air zam-zam pun ada, minyak habatus sauda pun ada, kain sugi pun ada, madu lebah pun ada. Tuan-tuan membeli sambil membantu madrasah. Ustaz, kami tak dapat duit, boleh hutang. Tuan-tuan boleh hutang, ya. Hutang dengan kawan-kawan yang bawa duit, bayar dengan aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hrusna bi aynika allati la tanamu wa kfina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.